Jadi kami akan teruskanlah. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama pensyarah iaitu Profesor Madya Dr. Nordiana binti Hamzah. Okey, kami daripada kumpulan 9 ingin membentangkan berkenaan dengan inovasi Rafiq meningkatkan tahap penguasaan persoalan cerpen rindu seorang Rafiq bagi murid tingkatan 4. Jika anda boleh lihat, itulah logo yang mana Rafiq mewakili aplikasi Spatia yang kami gunakan untuk inovasi inilah. Jadi saya akan perkenalkan ahli kumpulan 9 iaitu saya sendiri, Nik Nur Syahira Amni. Kita ada Bismillah Hanum, kita ada Aliyah Auni, kita ada Laidia, kita ada Arifah, Aliatul, Hidayah, Maizatul, Aliana dan juga Alia. Jadi kita teruskan dengan pengenalan. Sila teruskan, Hanum. Okay, Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian pengenalan. Untuk bahagian pengenalan, inovasi ini dibangunkan berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti dalam kalangan murid tingkatan 4 sinar. Berdasarkan pemerhatian dalam PDP yang telah dijalankan, kami mendapati murid tingkatan 4 sinar ini menghadapi kesukaran untuk memahami serta mengaitkan unsur persoalan dengan peristiwa penting dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Kebanyakan murid ni dia hanya menghafal isi persoalan tu tanpa benar-benar memahami maksud persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, pendekatan pengajaran tradisional yang bersifat abstrak juga menyebabkan murid sukar untuk menghayati isi pembelajaran secara berkesan. Hal ini kerana pengajaran yang terlalu bergantung kepada buku teks semata-mata menjadikan murid cepat bosan, mengantuk dan kurang fokus semasa proses pembelajaran dijalankan. Oleh itu, murid akan mengalami kesukaran dalam memvisualisasikan emosi, watak dan jalan cerita cerpen dengan lebih mendalam. Sehubungan dengan itu, kami telah menghasilkan satu inovasi digital yang dinamakan Rafiq. Inovasi ini memindahkan pembelajaran elemen sastra khususnya persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq ke dalam ruang maya 3D atau spatial metaverse bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Hal ini selaras dengan pandangan Rashida, Nurdin dan Rasim 2023 yang menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan metaverse virtual reality menggunakan spatial dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid dalam proses pembelajaran. Oleh itu, melalui inovasi ini, murid akan dapat belajar secara hibrid dan juga melaksanakan pembelajaran kendiri secara terarah. Okey, jadi inovasi Rafiq ini turut mengintegrasikan 3 stesen aktiviti utama dalam galeri maya iaitu nota interaktif Canva, permainan Educa Play dan juga penilaian Google Form. Okey, nota interaktif Canva ni dia bertujuan bagi membantu murid memahami topik persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq secara visual dan tersusun. Bagi permainan Educa Play pula membantu murid meningkatkan tahap kefahaman dan penglibatan mereka dalam aktiviti yang lebih menyeronokkan. Bagi penilaian Google Form pula bertujuan untuk mengukur tahap kefahaman murid secara terus dan sistematik melalui soalan-soalan berformatkan peperiksaan berkaitan dengan persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Oleh itu, secara keseluruhannya, inovasi Rafiq ini dihasilkan bagi mentransformasikan PDP daripada kaedah tradisional kepada pembelajaran digital yang lebih kreatif, interaktif dan berpusatkan murid bagi menarik perhatian sekaligus meningkatkan tahap kefahaman murid terhadap persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan objektif kajian. Okey, objektif kajian terdiri daripada 3 objektif iaitu yang pertama mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 daripada 6 persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq melalui aktiviti penerokaan visual di stesen 1 dengan tepat. Kedua, meningkatkan motivasi dan penglibatan aktif murid
melalui pelaksanaan aktiviti didik hibur berbentuk kuis permainan edukapli di stesen kedua. Ketiga, menilai tahap penguasaan murid dalam aplikasikan kefahaman sastra melalui aktiviti penyelesaian tugasan iaitu Google Form, format peperiksaan di stesen 3. Jadi saya akan membentangkan berkenaan dengan kita punya objektif kajian ini dengan lebih mendalam di kaedah pelaksanaan. Okey, di bawah kaedah pelaksanaan. Okey, kaedah pelaksanaan seperti yang anda boleh lihat, kita ada 3 stesen yang mana kita melibatkan 20 orang murid tingkatan 4. Jadi setiap murid itu akan bergerak mengikut stesen apabila diarahkan oleh gurulah. Okey. Disebabkan kita ingin menjimatkan masa, jadi saya tidak akan buka link Spatial tadi, tapi inilah yang ada dalam aplikasi Spatial yang mana untuk stesen 1. Okey, untuk stesen 1 jika anda boleh lihat, kita ada nota visual yang kita buat daripada aplikasi Canva yang mana kita selitkan persoalan cerpen rindu seorang Rafiq. Jadi setiap murid akan melihatlah apa persoalan yang ada dalam aplikasi Spatial ni yang mana terdiri daripada 6 persoalan. Jadi apabila mereka selesai di stesen 1, itulah 6 persoalannya. Okey. Apabila mereka selesai di stesen 1, mereka akan beralih pula ke stesen 2. Okey, stesen 2 di bawah. Okey, untuk stesen yang kedua, seperti yang anda boleh lihat, kita ada kod QR di sana. Jadi, murid-murid akan mengimbaslah kod QR yang mana akan muncullah kuis Educa Play yang berkaitan dengan persoalan cerpen rindu seorang Rafiq. Okey, soalan ni melibatkan 15 soalan. Soalan yang berada pada arah sederhana. Seperti itulah. Okey, jadi apabila mereka selesai menjawab soalan di stesen 2, mereka akan beralih ke stesen yang terakhir, iaitu stesen yang ketiga yang mana melibatkan ada soalan kebat juga. Macam biasa kita boleh lihat ada kod QR yang mana mereka kena imbas lah. Dan akan keluar Google Form berkenaan dengan soalan-soalan berformat peperiksaan berkenaan dengan persoalan berdasarkan cerpen seorang Rafiq. Okey. Jadi dekat sini anda boleh lihat di bawah sekali. Okey, di bawah sekali kita ada soalan-soalan yang kebat yang mana meminta murid-murid untuk berfikir secara aras tinggi lah apakah jawapannya. Okey, jadi maksudnya murid-murid akan selepas stesen 1, mereka akan ke stesen 2 dan stesen 3. Itu sajalah berkenaan dengan kaedah pelaksanaan yang mana kita menggunakan aplikasi Spatial. Jadi, saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya berkenaan dengan metodologi. Okey, sekarang kita akan masuk kepada metodologi kajian. Kajian inovasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sepenuhnya berbentuk kajian kes. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk meneliti secara lebih mendalam tentang keberkesanan penggunaan inovasi Ashraf ini. Selain itu juga pendekatan kualitatif ini juga dapat membantu murid untuk menguasai, memahami tentang persoalan yang terdapat dalam cerpen rindu seorang Rafiq. Melalui pendekatan ini juga, pengkaji dapat meneliti secara lebih mendalam tentang pengalaman, pelibatan dan respon murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam inovasi tersebut. Untuk persempelan kajian pula terdiri daripada 20 orang murid tingkatan 4 SINA yang dipilih untuk menjadi persempelan bertujuan. Pemilihan sampel ini dibuat berdasarkan tahap penguasaan murid terhadap aspek persoalan cerpen dan tahap penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran serta kesediaan murid menggunakan medium pembelajaran digital pada abad kini. Sampel ini juga turut melibatkan murid yang mempunyai tahap pencapaian yang berbeza bagi membolehkan pengkaji menilai keberkesanan inovasi terhadap pelbagai kategori murid seperti murid lemah, sederhana dan cemerlang. Okey, seterusnya saya akan menyambung untuk metodologi kajian. Bagi memastikan kesahan dan Saya kebolehpercayaan kepada bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian,
Kaedah triangulasi data telah digunakan. 3 instrumen utama digunakan dalam proses pengumpulan data, iaitu menggunakan senarai semak pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan juga analisis dokumen. Senarai semak ni digunakan untuk merekod tahap penglibatan murid dan upaya untuk mengenal pasti persoalan serta pencapaian tugasan yang dilaksanakan sepanjang aktiviti berlangsung. Temu bual juga dijalankan untuk mendapatkan maklum balas, pandangan dan pengalaman murid terhadap penggunaan inovasi Asrafik dalam pembelajaran cerpen. Selain itu, analisis melibatkan penelitian terhadap hasil tugasan digital dan respon murid yang dikumpulkan melalui Google Form. Pengumpulan data ni dijalankan secara langsung dan atas talian melalui penggunaan aplikasi spatial serta platform digital lain yang digunakan sepanjang pelaksanaan inovasi. Data dikumpulkan secara berperingkat bermula daripada fasa penerokaan di stesen 1, diikuti dengan aktiviti pemahaman dan pengukuran di stesen 2 dan seterusnya fasa refleksi di stesen 3. Sepanjang proses tersebut, segala bentuk interaksi dan rekod aktiviti serta hasil tugasan murid direkodkan sebagai eviden kajian bagi menilai perkembangan penguasaan murid terhadap persoalan cerpen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah yang bersesuaian mengikut jenis instrumen yang digunakan. Data daripada senarai semak dianalisis secara detektif melalui peratusan kejayaan murid dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Dan data temu bual pula dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengenal pasti tema kata kunci dan juga pola respon murid berkaitan dengan inovasi Asrafik. Seterusnya, data daripada Google Form dan hasil tugasan digital dianalisis berdasarkan tahap pematuhan terhadap skema permarkahan peperiksaan serta ketepatan murid menghuraikan persoalan cerpen rindu seorang Rafiq. Melalui proses analisis ini, pekaji dapat menilai keberkesanan inovasi Asrafik secara menyeluruh dalam meningkatkan tahap penguasaan persoalan cerpen dalam kalangan murid tingkatan 4. Itu sahaja daripada saya. Pembentang seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Okey, saya akan teruskan dengan dapatan kajian yang pertama. Bagi objektif yang pertama, berdasarkan dapatan kajian yang pertama iaitu senarai semak aktiviti penerokaan nota visual, kumpulan kami telah menjalankan aktiviti penerokaan menggunakan nota visual di stesen 1 untuk mengenal pasti persoalan dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Aktiviti ini menggunakan pendekatan spatial iaitu murid memahami maklumat melalui susunan idea dan hubungan antara maklumat secara visual. Pendekatan ini membantu murid melihat gambaran keseluruhan cerpen dengan lebih jelas berbanding hanya membaca teks secara biasa. Apabila maklumat dipersembahkan secara visual, murid lebih mudah menghubungkan peristiwa dengan persoalan yang terdapat dalam cerpen. Jadi berdasarkan senarai semak untuk objektif yang pertama, terdapat beberapa aspek yang dinilai sepanjang aktiviti dijalankan. Pertama, dilihat semua murid berjaya untuk meneliti nota visual yang dipaparkan di stesen 1. Langkah ini penting supaya murid dapat memahami maklumat yang diberikan sebelum membuat perbincangan. Yang kedua, murid juga berjaya untuk berbincang secara aktif bersama ahli kumpulan. Aktiviti ini membolehkan murid berkongsi idea, memberi pandangan dalam memahami isi cerpen dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga, semua murid telah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 daripada 6 persoalan dalam cerpen dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan nota visual membantu murid untuk menghubungkan peristiwa dengan persoalan secara lebih sistematik dan tersusun. Dan yang seterusnya, semua murid berjaya untuk memberikan contoh atau bukti yang sesuai bagi persoalan yang dikenal pasti. Dan akhir sekali, keseluruhan murid menunjukkan fokus yang baik sepanjang menjalankan aktiviti. Fokus dan perlibatan aktif murid dapat membantu memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai dengan berkesan. Secara keseluruhannya, dapatan 1
berjaya meningkatkan pelibatan murid dan membantu murid memahami cerpen Rindu Seorang Rafiq dengan lebih berkesan. Okey, jadi saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya pula adalah dapatan kajian yang kedua. Dapatan kajian kedua ini adalah bagi menjawab objektif kedua kajian lah, iaitu meningkatkan motivasi dan penglibatan aktif murid melalui pelaksanaan aktiviti hibur berbentuk kuis permainan menggunakan EducaPlay di stesen 2. Jadi bagi menilai pencapaian objektif ini, kami telah menjalankan kaedah temu bual secara berstruktur terhadap beberapa orang murid. Kemudian data tersebut dianalisis secara tematik. Jadi berikut merupakan maklum balas temu bual murid. Hasil analisis temu bual menunjukkan terdapat 5 tema utama yang menyokong pencapaian objektif kedua ini. Yang pertama sekali dapat dilihat iaitu keseronokan dalam pembelajaran. Murid menyatakan bahawa mereka berasa seronok kerana proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Malah mereka menggambarkan pengalaman tersebut seperti bermain permainan dalam dunia 3D. Kuis yang dihasilkan juga memberi peluang kepada murid untuk bermain secara aktif pada bila-bila masa sahaja. Jadi hal ini menunjukkanlah bahawa penggunaan kuis EducaPlay berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Seterusnya yang kedua pula dapat dilihat iaitu tema peningkatan motivasi murid. Murid juga menyatakan bahawa mereka lebih bersemangat untuk menjawab soalan kerana aktiviti yang dijalankan bersifat menarik dan mencabar. Hal ini dikatakan demikian kerana kuis yang dibina mengandungi soalan yang mencabar yang berada di arah sederhana, di mana kuis tersebut mengandungi soalan-soalan yang mencabarlah bagi menguji minda murid. Selain itu, ia juga dikatakan menarik kerana kuis yang dihasilkan berbentuk interaktif mempunyai ciri-ciri visual yang menarik lah. Jadi hal ini membuktikan lagi bahawa penggunaan kuis interaktif EducaPlay tersebut dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid tersebut untuk belajar. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada tema yang ketiga bagi dapatan yang kedua, iaitu penglibatan aktif murid. Berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan, majoriti murid menyatakan bahawa mereka lebih fokus, aktif dan memberikan perhatian sepanjang aktiviti kuis dijalankan. Murid dilihat lebih bersemangat untuk menjawab soalan serta menunjukkan persaingan sihat sesama rakan ketika menggunakan aplikasi EducaPlay di stesen 2. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih hidup dan menyeronokkan berbanding kaedah pengajaran tradisional yang hanya berpusatkan guru. Seterusnya ialah tema yang keempat, iaitu kemudahan mengingati jalan cerita cerpen. Okey, melalui temu bual yang dijalankan, murid memaklumkan bahawa aktiviti kuis yang dilaksanakan membantu mereka lebih mudah mengingati jalan cerita, watak peristiwa penting serta isi utama cerpen yang dipelajari. Murid menyatakan bahawa pengulangan maklumat melalui soalan kuis dan aktiviti permainan menjadikan mereka lebih mudah memahami isi pembelajaran berbanding hanya membaca teks semata-mata. Selain itu, aktiviti interaktif yang dijalankan turut membantu murid menghubungkan fakta dan peristiwa dalam cerpen yang lebih jelas dan tersusun. Seterusnya, tema yang kelima iaitu pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan. Murid berpendapat bahawa pembelajaran menggunakan aplikasi Spatial dan EducaPlay memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan menyeronokkan berbanding kaedah konvensional. Mereka menyatakan bahawa penggunaan teknologi digital serta elemen permainan menjadikan suasana PDP lebih santai dan tidak membosankan. Murid juga lebih berminat untuk melibatkan diri dalam setiap aktiviti kerana dapat belajar sambil bermain dalam persekitaran pembelajaran yang kreatif.
Tambahan pula, penggunaan platform digital membolehkan murid berinteraksi secara aktif dengan kandungan tidak langsung membantu meningkatkan motivasi dan minat murid terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Jadi, secara keseluruhannya, hasil temubual ini membuktikan bahawa pelaksanaan aktiviti didik hibu berbentuk kuis permainan EducaPlay di Stesen 2 ini telah berjaya mencapai objektif kedua. Penggunaan teknologi digital seperti Spatial dan EducaPlay bukan sahaja menjadikan PDP lebih menyeronokkan, malah turut membantu murid memahami serta mengingati isi pembelajaran dengan lebih berkesan. Oleh itu, pendekatan didik hibu berasaskan teknologi ini wajar diteruskan dan diperluas penggunaannya dalam PDP bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif dan berpusatkan murid. Okey, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, terima kasih Mazatul. Saya Aliatul bersama rakan saya Hidayah akan membentangkan dapatan 3, objektif 3, bahagian stesen 3 bagi inovasi S-Rafiq iaitu penilaian menggunakan Google Form, format peperiksaan. Objektif utama stesen 3 dalam aplikasi Spatial ialah untuk menilai tahap penguasaan murid dalam mengaplikasikan kefahaman sastra khususnya aspek persoalan cerpen Rindu Seorang Rafiq melalui aktiviti penyelesaian tugasan berbentuk peperiksaan digital. Bagi pelaksanaan aktiviti ini, seramai 20 orang murid tingkatan 4 Sina telah dibagikan kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli. Pembahagian kumpulan dilakukan secara seimbang dengan menggabungkan murid yang mempunyai tahap penguasaan tinggi, sederhana dan rendah. Dalam aktiviti ini, setiap kumpulan perlu berbincang terlebih dahulu sebelum menjawab soalan yang disediakan di dalam Google Form. Soalan yang diberikan adalah berdasarkan format peperiksaan sebenar SPM dan merangkumi soalan pemahaman serta kebat berkaitan cerpen Rindu Seorang Rafiq. Hasil dapatan semakan skrip jawapan digital murid menunjukkan bahawa murid terbukti mampu menulis huraian persoalan cerpen dengan tepat dan jelas. Hal ini dapat dilihat apabila murid berjaya mengenal pasti persoalan cerpen secara tepat serta menghuraikan isi menggunakan ayat yang gramatis dan relevan. Keadaan ini menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran kolaboratif membantu murid memahami kehendak soalan dengan lebih baik. Pendekatan ini juga selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan elemen komunikasi, kolaborasi dan penggunaan teknologi dalam PDP. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Hidayah untuk menerangkan dapatan seterusnya bagi stesen 3. Baiklah, terima kasih Aliatul. Okay, jadi baik, di sini dalam poster ini terdapat lihat berdasarkan analisis dokumen terhadap jawapan digital murid melalui Google Form, majoriti murid berjaya memberikan jawapan yang menepati kehendak skema pemakahan sebenar SPM. Jadi dalam poster ini dapat lihat markah bagi setiap kumpulan kebanyakannya telah mencapai pada tahap tinggi iaitu kebanyakannya mendapat 27 per 28 markah berdasarkan ujian ataupun peperiksaan dalam Google Form 2. Jadi jawapan murid didapati memenuhi kehendak skema pemakahan peperiksaan kerana mereka menggunakan ayat yang lebih gramatis dan juga isi yang relevan. Jadi murid bukan sahaja dapat menjawab soalan pemahaman dengan baik, malah mereka mampu memberikan jawapan kebat dengan jawapan yang lebih jelas hasil daripada perbincangan bersama ahli kumpulan mereka. Jadi penggunaan Google Form juga dapat membantu murid untuk menyesuaikan diri dengan bentuk penilaian digital secara lebih sistematik. Selain itu, aktiviti perbincangan secara kolaboratif dalam kumpulan dapat membantu murid yang lemah menjadi lebih yakin untuk menyumbangkan idea mereka serta meningkatkan kemahiran menjawab soalan dalam berdasarkan aktiviti berkumpulan itu. Jadi hal ini dapat dibuktikan
apabila murid yang kurang yakin sebelum ini, mereka mula berani untuk memberikan pendapat, untuk berbincang dalam kumpulan kecil mereka. Dan ahli kumpulan yang mahir dalam menjawab soalan, mereka dapat membantu rakan-rakan yang kurang mahir. Jadi itu sebenarnya satu inisiatif kenapa kumpulan itu kami buat, dia ada berlainan tahap penguasaan dalam bidang sastra. Jadi situasi sebenarnya bertepatan dengan pandangan dalam satu artikel tentang PHK 21 yang mana menyatakan bahawa pembelajaran kolaboratif ni mampu untuk meningkatkan penglibatan murid serta membantu murid memahami isi pelajaran ini dengan lebih berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dalam PDP dapat menjadikan pembelajaran ini lebih aktif dan juga berpusatkan murid supaya murid ini dapat lebih memahami apa yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi saya serahkan semula kepada pembentang. Seterusnya adalah rumusan. Secara keseluruhannya, inovasi Esrafi ini membuktikan bahawa penggunaan teknologi digital dalam PDP Komsas dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid secara menyeluruh. Pendekatan ini telah berjaya mengubah suasana pembelajaran daripada pasif kepada lebih aktif, menyeronokkan dan juga berpusatkan murid. Hasil analisis ini juga menunjukkan murid bukan sahaja lebih berminat untuk belajar, malah dapat memahami, menguasai dan menghuraikan persoalan cerpen dengan lebih baik serta menepati kehendak peperiksaan. Selain itu, inovasi ini sangat praktikal kerana bersifat kos, mudah diakses dan boleh diperluaskan penggunaannya kepada bahan sastra yang lain pada masa hadapan. Oleh itu, Esrafi ini berpotensi menjadi medium pembelajaran yang inovatif yang relevan dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, Sebarang pertanyaan boleh diajukan. okey, ada soalan ke? Okey, silakan Yana. Boleh dengar? Boleh. Ya, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah perubahan yang berlaku terhadap kaedah pembelajaran melalui inovasi Esrafi? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Yana. Okey, saya tolong jawab. Okey, dari segi perubahan kaedah pembelajaran itu, apabila kita menggunakan inovasi Esrafi, kaedah pembelajaran yang mana kalau dahulu jika tiada penggunaan digital ke apa, yang mana kaedah pembelajaran yang lebih pasif pada waktu dahulu. Contoh dia lebih menggunakan kaedah yang tradisional lah, kaedah chalk and talk macam tu. Jadi apabila kita membawa masuk inovasi Esrafi yang menggunakan aplikasi spatial, saya rasa kaedah pembelajaran tu akan berubahlah dari pasif ke aktif yang mana melibatkan murid-murid. Maksudnya murid-murid ni akan menggunakan inovasi Esrafi ni, mereka akan masuklah ke dalam aplikasi spatial, mereka akan menggunakan aplikasi ni dan mereka akan mengikutilah stesen-stesen yang tengah ditetapkan tadi, stesen 1, 2 dan 3. Jadi pada masa yang sama mereka boleh bekerjasama untuk menyelesaikan pembahagian pada peringkat-peringkat stesen tu. Jadi kita boleh nampaklah yang pada masa yang sama mereka juga akan terlibat aktif dalam penggunaan inovasi spatial ni lah. Okey, saya rasa itu je sahaja jawapannya. Jadi menjawab ke Yana? Okey, terima kasih. Soalan yang seterusnya? Menjawab. Terima kasih. Saya ada soalan. Soalan saya, mengapakah teknologi metaverse sesuai digunakan dalam inovasi Esrafi ini? Tu. Jelas tak? Jelas. Okey, untuk soalan tu, saya akan jawab untuk soalan tu. Okey, jadi soalan Daphne tadi, mengapakah teknologi metaverse ni sesuai digunakan
dalam inovasi Esrafi ini. Okay, tapi sebelum tu saya akan terangkan dulu teknologi metaverse ni ialah teknologi dunia maya digital yang mana membolehkan pengguna ni berinteraksi ataupun berkomunikasi dalam satu persekitaran maya yang lebih interaktif dengan menggunakan internet. Ataupun dengan lebih dekat lagi kita boleh tengok dia sama seperti game Roblox. Jadi dalam Roblox tu di situ kan mereka dapat berkomunikasikan antara satu sama lain sambil menyelesaikan ada game-game dia lah. Jadi dalam inovasi Esrafi ini kami menggunakan aplikasi Spatial sebagai media pembelajaran metaverse untuk membolehkan murid ni meneroka pembelajaran sastra secara maya dengan menggunakan avatar ataupun karakter masing-masing. Jadi kenapa menggunakan teknologi metaverse sesuai digunakan kerana melalui kejap ya, masalah. Jaya okey ke tak tu? Okey. Sekejap. Tak pun Amni rasa tak apa, kita teruskan dengan okey yang tu kemudian okey sabar dan okey Amni rasa kita teruskanlah dengan soalan yang ketiga disebabkan Dayat salah sedikit macam salah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Ada sesiapa ke? Saya nak tanya. Soalan saya ialah, apakah kelebihan inovasi Esrafi dari segi kos dan penggunaannya? Okey, terima kasih kepada saudara telah mengajukan soalan. Jadi saya akan jawab soalan saudara. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, inovasi ini dilihat bersifat untuk bermain supaya kita lebih. Sekejap ya. Okey, saya sambung. Inovasi ini dilihat bersifat kos kerana guru hanya menggunakan bahan serta aplikasi digital yang mudah diakses tanpa memerlukan pembelajaran tambahan yang tinggi. Jadi, penggunaan platform digital seperti Spatial dan Educaplay membolehkan guru menghasilkan bahan pembelajaran yang menarik tanpa perlu menyediakan bahan bercetak ataupun alat bantu mengajar yang mahal. Jadi, inovasi Esrafi ini boleh digunakan semula untuk pengajaran cerpen lain ataupun tajuk topik lain dengan hanya mengubah kandungan soalan atau bahan pembelajaran mengikut topik yang diajar. Jadi, guru tidak perlu membina semula keseluruhan bahan tersebut kerana struktur aktiviti dan platform yang digunakan masih boleh dikekalkan. Okay, terima kasih. Adakah menjawab soalan? Ia menjawab. Terima kasih atas jawapannya. Okey, Daya nak sambung ke jawapan tadi terputus? Okey, maaf tadi line terputus. Okey, saya teruskan. Soalan tadi ialah mengapa teknologi metaverse ni sesuai digunakan dalam inovasi Esrafi. Okey, jadi saya ulang semula. Okey, teknologi metaverse ni ialah satu teknologi dunia maya digital yang mana membolehkan pengguna ni berinteraksi ataupun berkomunikasi dalam persekitaran maya secara lebih interaktif dengan menggunakan internet ataupun kita dapat lihat melalui permainan ataupun games Roblox. Dalam tu kan pada pemain dia boleh berkomunikasi di antara satu sama lain. Jadi dalam inovasi Esrafi ini kami menggunakan aplikasi Spatial sebagai medium pembelajaran metaverse untuk membolehkan murid-murid ini meneroka tentang pembelajaran sastra secara maya dengan menggunakan avatar masing-masing. Avatar tu maksudnya dia karakter lah.
Okay, jadi kenapa teknologi metaverse ni sesuai digunakan dalam inovasi Asrafi? Okay, jadi kerana dia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dalam kalangan murid. Jadi murid ni bukan hanya belajar secara teori tapi mereka dapat bergerak dan berinteraksi dalam permainan tu, dalam spektakel. Okey, terputus lagi ke? Okey, tak apalah. Minta maaf atas masalah internet. Okey, jadi rasanya dah cukup rasanya kan jawapan. Dev pun faham kan jawapan tadi? Ya betul, terima kasih Hidayah. Okey, tak apalah. Okey, jadi rasanya itu sahaja daripada kumpulan 9. InsyaAllah. Terima kasih atas segala-galanya. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Okey, dah selesai.